Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, selamat petang. Apa khabar Puan Siti Zaharia, Saudara Abdul Rashid, Saudara Hamsan, teman-teman, Puan Mariam Hashim. Doa saya agar anda sihat walafiat ya. Saudara Tini, Zara, Luk Pilau Likut, nama macam-macam nama saya. Ronnie Dom, Saudara Nakiah Aziz, Saudara Mi. Begitu juga Saudara Madam K. Apa khabar Madam K? Bagaimana kawasan rumah anda? Saudara Mak Zaidi, Saudara Jamin Ahmad, Saudara Natni, Mahatatan, Saudara Ezad, Bunga Lawang, Saudara Ilyas Muhammad. Apa khabar sahabat? Begitu juga Saudara Abdul Rahman Abdullah. Terima kasih hadir sahabat malam menemani saya. Saban hari, petang pun datang, malam pun alhamdulillah. Terima kasih Saudara Abdul Rahman Abdullah, Saudara Ilyas Muhammad, Raja Kamal, Raja Baizan. Apa khabarku? Kita bertemu saban waktu Saudara Rahman, Puan Nuraini Adnan, Rahman Arzaina, Saudara Mi, Zuraini, Baharudin Karim, Saudara Said. Begitu juga Ilyas Muhammad, Puan Selama Yusof di kampung Gentam, Kuala Pilah. Cuaca mendung. Saudara Puan Aizan Arzaina, kawasan rumah saya pun mendung juga. Suasana mendung, tapi kabarnya di Terengganu hujan taklah. Hari ini tak ada berlaku hujan pun katanya. Mudah-mudahan segeralah susut banjir di negeri Terengganu. Tapi di Kelantan lah nampak kayaknya kawasan Pasir Mas. Saudara Hashim Alias, dia kata tak penat ke saudara? Penat tak penat sebab saya dah berjanji. Saya akan berjanji dengan sahabat-sahabat. Saya berjumpa jam 5 petang daripada Isnin, daripada Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jumaat tak ada saudara. Apa khabar Saudara Mi, Suraini, saudara? Jadi, tapi kalau yang malam, 9.30 malam, saban hari, asalkan kesihatan saya okey. Madam K dia kata, khabar baik, Sungai Mati ditangkap panas. Alhamdulillah, nampaknya mentari sudah pun bersinar. Saudara Ramli Karim, apa khabar sahabat? Di Keluang, apakah kawasan rumah anda hujan ataupun panas? Saudara Is, Saudara Ama Maryam, Saudara Kamarudin Abdul Talil. Itu juga Saudara Halim Zainuddin. Pada Saudara Ghazali, Saudara Hasun. Selamat petang saudara. Saudara Aziz Ishak, Nidurah, Puan Sabariah, Azari, Saudara Media, Jamil Jidin, Saudara Halim Zainuddin, saudara. Begitu juga Ida. Terima kasihlah hadir petang-petang begini. Semua nak tanya anda masak makan kuih apa petang-petang ini. Saya lain tak ada roti kering petang ni saudara. Dan suasana di kawasan rumah saya saat ini hujan renyai-renyai. Mendung, hujan, mendung, hujan. Rubidin, apa khabar Bi? Moga sihat. Cik Kamariah, selamat petang. Saudara Amin Bacik, dia kata di Segamat hujan. Segamat ni seriau saya sikit. Bila kalau hujan di Segamat ni selalunya banjir. Saudara Halim Zainuddin, Saudara Abang Abi. Saya sebab di Segamat tu dulu pernah hujan lepas tu banjir besar. Itu keadaannya di sana saudara. Saudara Muhammad Azmi Ali, bagaimana di Kota Baru Newcastle Kota Baru. Saudara Muhammad Azmi Ali, mudah-mudahan suasana banjir itu taklah besar. Tapi kabarnya di Pasir Mas sudah mula dipindahkan. Ada berlaku pusat pembinaan sementara dibuka. Saudara Kamarudin Abdul Tahlil, katanya di Selayang petang tadi hujan lebat. Dalam musim-musim hujan ni saudara, saya juga mendapat laporan bahawa bagaimana virus yang melanda negara kita dulu kembali merebak. InsyaAllah malam nanti saya akan beri penjelasan. Saudara Nur Ali, begitu juga Saudara Kep, selamat petang. Hari ini saudara, hari Khamis, tanggal 23 November. Cuma saya nak mulakan bicara saya sebab saya nampak ada satu kawan menghantar, saudara teman menghantar kiriman pada saya bagaimana perbualan antara Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berbual dengan anak muridnya. So, jadi anak murid dia bertanya pada dia. Ini murid kepada Imam Al-Ghazali. Cantik bicaranya saudara. Yang elok kita fikirkan bersama petang-petang begini saudara. Kata dunia-dunia juga, akhirat jangan lupa. Kerana bila anak pelajarnya bertanya, Syekh, bukankah zikir itu boleh membuatkan seseorang itu beriman lebih dekat dengan Allah?
dan syaitan akan lari lebih jauh daripada dirinya. Dia bertanya pada guru dia. Jawab Imam Ghazali, benar. Tapi kenapa ada orang semakin rajin dia berzikir, malah semakin jauh diri dari Allah dan kadang-kadang bertambah dekat dengan syaitan. Itu persoalan yang pelajar itu bertanya pada gurunya, itu Syekh Imam Al-Ghazali. Jadi guru mendapat, dia kata beginilah, dia kata, ini hidup kita ni umpama kita dengan seekor anjing. Jika ada orang dia mengusir anjing katanya, namun dia masih menyimpan tulang dan berbagai makanan kesukaan anjing itu. Jadi tentulah selepas diusir, anjing itu akan datang balik. Ini jawapan daripada Imam Al-Ghazali. Jadi dia menjelaskan, begitu jugalah dengan orang yang rajin berzikir. Tetapi walaupun dia berzikir, dia dekat dengan Allah SWT, tapi dia masih menyimpan berbagai penyakit hati dalam dirinya. Dan pastilah syaitan akan terus datang menggodanya. Jadi artinya penyakitnya ialah penyakit hati. Seperti kesombongan, iri hati, dengki, syirik, bersikap ataupun bercakap kasar, riak. Kadang-kadang mereka merasakan diri mereka soleh, merasa dirinya lebih suci daripada orang lain, ataupun suka menabur ghibah ataupun fitnah, kemudian mengadu domba, dan mereka lebih cinta kepada dunia, serta sangka buruk dan berbagai penyakit hati lain. Jadi bila hati itu sakit, saudara, kerana penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi itu, maka jika ia masih ada dalam diri kita, dalam hati kita, maka orang itu pastilah akan didekati kembali oleh syaitan. Itu je cerita dia. Walaupun kita berzikir, kita dekat dengan Allah, sepatutnya syaitan lari. Tapi dalam hati itu, menyimpan perasaan sombong, bongkak, wujud dan sebagainya. Oleh itu, saya mengajak teman-teman, petang-petang begini juga apa salahnya, saudara? Kita bercakap sedikit soal duniawi dan akhirat. Saudara Mokhtar, apa khabar sahabat? Saudara Kainan, saudara Zaman, saudara Yusuf Abdullah. Terima kasih Ziza. Hari ini sekeping hati yang indah pada saya. Saudara Asbah bin Atan, saudara Rokiah Mak Said. Selamat petang saudara Ali, saudara Johari Rahim. Jadi mauduk kepada kisah itu, saudara, kita kena bersihkan hati. Walaupun bila kita dah bersihkan hati kita, kita tak sombong, kita tak cerita fitnah, kita tak memburukkan orang, berbicara yang indah-indah, maka pastilah kita akan lebih dekat dengan Allah SWT. Itu saya tulisan teman yang mengatakan pada saya kata petang ni saya nak bercakap sikit lah, sebagai buka bicara saya petang ini, saudara. Baik, kisah yang agak menarik kali ini, saudara, ini saya nak berpesan pada anak-anak gadis, saudara. Saudara Muhammad Azmi Ali, dia kata petang ni, dia kata perkena Putu Halba. Di Kota Baru hujan tak? Kalau hujan dengan Putu Halba tu memang sedap lah. Rizana Cik Ani, saudara Ramli Rasul, lapang dada, hati suci dan tenang. Betul, saudara Ramli. Syed Adnan, saudara Abdullah Osman, Engku Rohaya, apa kabarku? Muhammad Saad, Abdul Khalid, Syed Adnan, saudara. Saya merasakan bila kita membersihkan diri kita, yang paling penting hati lah. Selalu saya katakan, hati kita cubalah dibersihkan. Selagi kita bersih hati kita, insya-Allah, tidak ada sesuatu pun yang mampu mengganggu kita. Saudara Nurhati Husin, apa khabar? Dia salam untuk semua para sahabat. Salam santai dan salam ceria, katanya. Adila, saudara Syekh Maidin, saudara Acidik. Rizana Cik Ani, apa khabar? Syed Adnan, saudara Abudin Pasarat. Saudara Muhammad Azmi, dia kata hujan baru seriat. Orang Kelantan bercakap baru seriat. Dia orang Kelantan tak sebut hujan seriat. Orang seriat tu orang typing tu. Saudara Muhammad Azmi Ali, hujan baru seriat tu orang Perak. Yup. Saudara Syai Saad Nilawati Ainul, di Sungai Mati tangkap panas, kata Madam K. Saudara Ismu Ahmad ada Johor Bahru, baru katanya belum hujan lagi, tapi rasanya cuaca mestilah mendung. Sebab kita sekarang ni berada dalam musim monsun timur laut. Baik, saudara, ini kisah yang saya baca dalam 2-3 hari lepas, nak mengulas petang ini tentang bagaimana peristiwa yang dicatat dalam Akhbar Usan Malaysia. Saya baca, dia kata elok juga saya nak saya berbicara apabila dapat berbual-bual dengan anda untuk jadikan pengajaran, menjadikan tauladan pada kita lebih-lebih lagi.
anak-anak gadis ataupun mereka yang mudah tertarik hati. Saya ingat saya kata, saudara Nur Hayati Hashim dia kata di Melur Kelantan sedang hujan sekarang. Betul lah saudara. Ciduk di Senai panas. Di Kelantan memang sekarang musim hujan. Sebab sekarang ni Terengganu dah reda tapi di Kelantan pula. Dua negeri lah yang teruk. Tapi di Perak kawannya dah mula susut saudara. Baik saudara, ini kisah bagaimana seorang wanita. Dia berusia sekitar dalam 40 tahun. Dan dia berkenalan. Hasratnya dia adalah sebagai seorang pembantu takbir. Mungkinlah macam mana kata Tuan Ibrahim Tuan Man semalam. Dia kata untuk mengelakkan sukarnya anak-anak gadis atau wanita bertemu jodoh, dia kata eloklah kerajaan galakkan poligami. Macam-macam lah orang jawab. Tapi bagaimana jadi begini? Ini tentang macam mana seorang pembantu takbir. Dia bekerja sebagai pembantu takbir. Dia memang bercita-cita untuk mendirikan rumah tangga kerana belum jumpa jodoh lagi, saudara. Tapi malangnya tak kesampaian kerana dia terperdaya dengan sebuah sindiket penipuan menerusi laman media sosial sehinggakan simpanannya berjumlah RM170,000 lebih. Kejadian ini baru berlaku saudara, katanya bulan Oktober lalu. Sebab itu menurut Ketua Polis Pahang. Jadi kejadian ini berlaku di Pahang saudara. Iaitu Datuk Seri Yahya Osman, dia kata mangsa berusia 40 tahun dan diberdaya oleh seorang individu dikenali melalui laman sosial. Ini sebab itu orang kata tak jumpa lagi. Sebab dulu-dulu, sebab saya kata masa dulu-dulu, kalau zaman saya jaga majalah, surat khabar dulu saudara, zaman majalah tengah berkembang, kembang setaman. Gambar tengok cantik, bila berjumpa lari lentang pukang. Itu pun ada. Tapi yang ini, itu kalau kita ruangan kembang setaman. Ini bukan kembang setaman saudara. Kembang hati membengkak, akhirnya dikecewakan. Kerana sebagaimana kata Ketua Polis Daerah Pahang, Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahya Osman, dia kata mangsa itu berusia 40 tahun. Mungkin lama sangat dia menanti jodohnya. Jadi mangsa mula berkenalan dengan suspek. Dalam media sosial dia memperkenalkan diri sebagai Fahad Ramzan. Jadi dari siasatan polis, kejadian itu berlaku pada bulan lalu, Oktober, di mana mangsa melayani laman Instagram dan berkenalan dengan seorang lelaki. Dipercayai rakyat tempatan. Bukan orang luar, saudara. Jadi suspek dan mangsa kemudiannya mula berhubung secara serius melalui aplikasi, media sosial. Dan suspek, lelaki itu turut berjanji untuk berkahwin dengan mangsa. Jadi mangsa ni percayalah. Maklum sajalah. Manis kata di bibir saja. Saya guna laman sosial ni kadang-kadang pakai gambar palsu. Tempik gambar orang lain. Sebab itu anda harus berhati-hati, saudara. Jadi dia percaya. Jadi selepas lama berkenalan, lelaki tu dia pakai nama Fahad katanya. Saudara. Dan mula-mula dia cuba sikit. Dia kata mula-mula dia kata nak pinjam wang RM1,500 ada ke? Untuk kononnya dia kata untuk membayar bil hospital. Dan dia berjanji, dia kata dia akan memulangkan semula wang yang dipinjam. Jadi gadis ni kiralah hati dah terpikat. Cinta sudah mula berputik. Jadi selepas itu mula minta lagi. Akhirnya setakat itu mangsa sudah memberi sebanyak 9 kali transaksi. Dah 9 kali lelaki itu minta duit dia dari 24 Oktober sehinggalah 14 November lalu, saudara. Dan jumlah keseluruhan kerugian yang ditanggung sejumlah RM170,408.50. Dan setelah dia merasakan dirinya terperdaya, tertipu, mangsa membuat laporan polis di Pejabat Polis Daerah IPD Bentong. Dan kini kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Saudara Nur Azizan, dia bukan kembang senaman. Hafsah Salipan dia kata di Senawang hujan lebat sekarang. Jadi gitulah keadaan saudara. Dulu berkenalan melalui kembang setaman. Seorang daripada Kuala Lumpur, seorang daripada Pahang atau daripada Kelantan berutus-utus surat. Gambar melalui majalah. Dia secara ada ruangan tu. Minat berkenalan. Minat hobi menyanyi. Hobi bermenung. Macam-macam rasa dalam kembang setaman dulu-dulu saudara. Dan kalau ada yang terpikat, dia tulis alamat tu.
Mereka pun saling berkirim surat. Ada yang sampai ke jenjang pelamin. Ada yang putus di tengah jalan. Ada yang lari tengah malam. Mana tak lari tengah malam saya? Wajah yang dipamerkan hanya sekerat saja, bukan gambar penuh, sekerat saja. Kemudian kadang-kadang tempel gambar kawan dia, bukan gambar dia. Itu yang saya katakan lari tengah malam. Dulu. Sebab bila selepas berjumpa, bila dah lama berkenalan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampailah dekat setahun, sudah sampai masanya eloklah kita mengadakan pertemuan. So, temu di mana? Kalau orang tu di Kuala Lumpur, saya akan datang ke Kuala Lumpur. Kalau di Ipoh, dia akan pergi ke Ipoh. Saudara, kalau di Kuantan, kebetulan dia keluar tuan nak berjumpa. Ya, Abdul Hamid dia kata kalau apa yang minta, boleh ke dia tolong. Tapi itu ceritanya kalau wanita tadi tu usia 40 tahun. Sebab matlamatnya konon-konon nak memikat dengan wang. Sebab dia pegawai takbir, penolong pegawai takbir. Dibentung saudara. Jadi dalam keadaan sebegitu, bila menggunakan aplikasi kembang setaman, bila jumpa kadang-kadang berkenan. Bila berkenan, meneruskanlah hubungan percintaan. Itu cinta yang tidak terlarang. Kemudian ada pula tu putus tengah jalan sebab jauh. Seorang di Johor, seorang di Kedah. Jumpa susah, dan akhirnya putus tengah jalan. Itu yang saya kata tadi tu, ada yang lari tengah malam. Kalau nak jumpa dekat Pulau Pinang, pergi dekat Pulau Pinang, saya tunggu dekat feri sekian jam dan sebagainya lah. Bila jumpa, kadang-kadang tengok, dia taste macam-macam, masing-masing punya selera. Ada orang dia minat badan yang kurus, tapi yang datang tu nampak montil sikit badan. Larilah dia. Saya nak kata gemuk kan tak boleh. Saya menghina orang tak baik. Itu ciptaan Allah SWT. Begitu juga si gadis ini. Sebab gambar tengok handsome macam Shah Rukh Khan. Tapi tengok-tengok macam jembalang tanah. Itu keadaannya. Kalau saudara tengok filem Ibu Mertuaku. P. Ramlee dah buat gambarannya. Dalam filem Ibu Mertuaku, apabila Kasim Selamat nak berjumpa dengan kekasih hati. Saudara, jadi dia kata dia suruh ni dia punya kawan dia yang pemain gitar bass tu. Kamu pergi jumpa dulu. Cik Bu, terima kasih sekuntum mawar merah untuk saya. Jadi bila P. Ramlee duduk jauh sikit, tapi dia tengok ada satu perempuan lawa. Jadi yang si gadis ni pula juga pun dia tidak pergi sendiri, dia suruh pembantu rumah dia. Jadi bertemulah mereka berdua. Sedangkan yang originalnya Sarimah dengan P. Ramlee masing-masing dari jauh saja. Itu gambaran, katanya Allahyarham P. Ramlee sudah membayangkan bahawa budaya sebegini ada. Begitu juga dalam kehidupan sosial hari ini. Tambah-tambah lagi sekarang ni segala-galanya di hujung jari. Nur Aziah dia kata sekarang ni profile picture pun boleh lari tengah malam. Betul? Memang lari tengah malam saya. Cikgu. Gitulah gambarannya bila sebelum berjumpa bagai nak rak. Bila jumpa lagi tengah malam. Dan pada teman-teman, saya rasa mudah saja. Jangan kita mudah bersimpati dengan orang. Macam Saudara Abdul Rahman tadi. Dia kata kadang-kadang ibu bapa kita minta duit, apakah kita redha untuk memberi? Tapi untuk pujaan hatiku, kita pun rela. Mula-mula 1,000. Kemudian besok minta lagi. Alah bisa, tegal biasa. Akhirnya, cikgu, sampai 170,000 lebur. Jadi berhati-hati saudara. Kerana manusia kadang-kadang mudah. Mereka menggadai cinta semata-mata untuk mendapat kesenangan peribadi. Jadi zaman-zaman saya dulu, saudara, ini kita balik pada nostalgia. Zaman kita dulu, saudara, kalau bercinta, kita tulis surat, kita berjumpa secara fizikal. Dan selalunya, lazimnya, pasangan kekasih itu, dia tak jauh daripada rumah kita. Berhampiran, kita jumpa dalam rumah orang kahwin, kita jumpa dalam pesta muda-mudi. Saudara Kumat Kamid, dia kata, gambar saya adalah jam, bermaksud demi masa. Kadang-kadang itulah Kumat Kamid, dia kata tunjuk gambar dia jam demi masa. Dia menyuruh. Itu pada juga saya. Dan dulu-dulu kita berjumpa. Bila berjumpa, berkenan di hati. Minta alamat. Muka salinglah berutus surat. Itu dulu-dulu. Sekarang ni semua pakai telefon bimbit. Saudara. Puan Halimah Ismail, apa khabar? Ya, saudara. Saya cuma sekadar mengingatkan. Apa peristiwa yang berlaku itu harus kita jadikan satu pengajaran.
Janganlah kita mudah hanya kerana cinta, hanya kerana manis mulut. Manis mulut kata bicara, akhirnya diri tergoda. Nasib baik duit. Belum lagi maruah diri. Bayangkanlah kalau dia berjanji bahawa dia kata dia nak kahwin, tapi akhirnya setelah diri kita diserahkan segala-galanya. Ini untuk anak gadis, saudara. Maka diserahkan segala-galanya. Na'udzubillah minaz zalik, saudara. Sebab itu saya memanglah sekarang ni, bila saya dengar semalam lah, saudara, semalam ini timbalan Presiden PAS di Parlimen, dia kata untuk menyelesaikan masalah gadis-gadis yang tak bertemu jodoh, dia kata kerajaan haruslah menggalakkan poligami. Saya gering kepala lah, puak-puak ni lain tak ada cerita, kahwin aja, saudara. Apakah dia tahu poligami itu ingat senang kena dapat keizinan daripada isteri? Apakah mereka redha, pinggang mangkuk pecah, cawan pecah, belayang-layang, cermin pecah. Ini memang biasa, saudara. Jadi boleh buat cadangan sebegitu. Saya pun heran. Memang sekarang baginda Rasulullah SAW telah pun menyatakan bahawa di dunia akhir zaman nanti, jumlah wanita itu lebih ramai daripada lelaki. Tapi masalahnya kadang-kadang lelaki ini sombong. Bila merasakan bahawa jumlah mereka berkurangan, demandnya tinggi. Mula memilih sangat. Jadi bagi saya selalu ikut sajalah. Kalau ada jodoh, kahwin. Tak ada jodoh, tak apa. Tapi jangan diperlekehkan, jangan ambil kesempatan. Saudara Wan M. Bakri, dia kata zaman dulu-dulu kalau kita berkenalan, Rabudin dia kata kalau zaman dulu kita berkenalan gentle. Wan M. Bakri kata berbeza zaman cyber ni, macam-macam. Dan kadang-kadang digeruni keadaannya. Saudara Hamidah Ahmad, akhirnya anak-anak berterabur ni. Saudara Cik Bu, dia kata mereka ni, Cik Bu kata dia pun banyak makan dap, sebab itu nak cakap poligami. Tak, kadang-kadang kita nak memberi pandangan, memberi cadangan, kena fikirlah juga perasaan orang. Apa ni, saudara Hamidun Dun, dia kata Abdul Hamid, PN, tak tahu dia baca. Okey. Saudara Sofian. Jadi, saya merasakan bahawa ada orang menggadaikan cinta itu semata-mata untuk kesenangan peribadi. Sebab itu saya berpesan, berhati-hati. Bukan mudah. Cinta itu terlalu mahal, saudara. Sebenarnya cinta itu suci dan terlalu mahal nilainya. Bukan boleh dijaja di tepi jalan. Bukan hanya sekadar kelipan mata, lambaian tangan, bukan. Saudara Rabudin Pasarat, dia kata cuba hayati, dia kata lagu Datin Rapai Buang. Lagu apa tu? Saudara Rabudin Pasarat tak beritahu tajuk. Kalau dapat tajuk boleh saya cuba nak ulas. Saudara Azhari Tok Kaya, hayati lagu Datin Rapai Buang. Lagu apa? Banyak lagunya. Allahyarham. Datin Rapai Buang tu banyak lagu-lagunya. Saudara. Dan kita nak tahu, sebab kadang-kadang memanglah kalau kita menghayati lagu, saya sukalah kalau lagu tu untuk orang lelaki ni, lagunya adalah Permainan Nadi Buih lah, lagu yang paling minat. Lagu Permaidani Buih, saudara, mengibaratkan cinta. Jadi dia kata, dinginnya malam ini. Dinginnya malam ini. Saudara Rabudin Pasarat, dia kata cinta tiga segi. Pula dah. Tapi saya lebih suka lagu tu kerana dia kata, dinginnya malam ini tapi tidak mampu menyejukkan hatiku yang membara. Sedap lagu tu, saudara. Lagu apa, Permaidani Buih. Kita dah tua-tua ni, saudara, dapat dengar lagu pun cukup lah. Nanti saya nak tengok ada tak. Mungkin ada, saya ingat ada simpanan saya dia punya lirik. Mungkin ni, saudara. Kita berbicara sambil malam ini, petang ini kita bercerita tentang apa ini, Permaidani Buih. Ni dia, saudara. Cerita lagu Permaidani Buih, dia kata, dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Jadi, kemudian katanya lagi, terasa panasnya, terasa terhempasnya kelakianku dengan sikapmu. Adakah kerana aku insan kekurangan, mudahnya kau permainkan. Sebab saya suka tengok lagu ni, saudara. Dia punya seni katanya. Apa salahnya petang-petang begini kita bercakap sikit.
Apakah kerana aku insan kekurangan? Mudahnya kau mainkan. Atau mungkinkah diri ini? Dia bertanya akhirnya, oh, mungkinkah diri ini dapat merubah buih yang memutih menjadi permaidani cinta, sebagaimana yang kau tulis dalam novel cinta. Lagu-lagu ayat-ayat cinta ni Sarah power. Memang power Sarah. Tapi semua itu dia kata tidak mampu kulakukan. Kerana aku adalah insan biasa. Tapi lalah kali dia pun belim diri lah. Salahnya aku juga kerana jatuh cinta dengan insan sepertimu, seorang bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai kasih aku buka untuk mencintaimu. Wah, lagu memang sedap lagu ni Sarah. Lagu seksa nyanyian Datuk Sharifah ini lagi teruk. Itu dari kumpulan UK. Saya tengok itu bukan daripada kumpulan UK tu, Sarah tu. Lagu ni Permaibani Buih. Tapi saya suka bila dengar yang dinyanyikan oleh penyanyi daripada Indonesia. Suaranya begitu gemersik. Memang saya terbuai lah. Kadang-kadang Sarah ada kalanya eloklah juga kita mendengar, kita sekadar hiburan. Tapi ada juga lagu yang mengimbau masa silam. Saudara Abdul Hamid dia kata bila Tengku Maman insya-Allah ikan celup tepung. Saudara insya-Allah besok Saudara Abdul Hamid boleh kita berjumpa. Cari ikan celup tepung. Jangan banjir sudahlah. Wan M. Bakri lagu Izzat Lazim. Betul. Asalnya adalah lagi kumpulan Exist. Kemudian bila sampai ke Indonesia mereka nyanyikan. Jadi kerana penyanyi itu suaranya begitu gemersik lah saudara. Dia bukan dari kumpulan UK, daripada kumpulan Exist. Lagu Seksa itu nyanyian Datuk Sharifah ini. Nak nyanyi pun saudara saya ingat-ingat lupa. Tetapi ada lagu-lagu yang kadang-kadang mengimbau masa silam kita. Masa percintaan. Saya yakin anda juga mungkin sambil duduk-duduk termenung tiba-tiba terdengar lagu di corong, radio. Nur Azah puitis bahasanya. Betul. Cik Kamariah, tapi sekarang ni ribut peti hujan melanda. Walaupun ribut peti melanda, namun kerana cinta itu perlu dibaja, dibelai. Saudara, jangan lupa benda gitu. Adat anak muda menanggung rindu. Adat orang tua menanggung sengsara. Jadi kalau dah tua-tua masih nak bercinta, cari penyakit lah. Anak-anak muda memanglah mereka bercinta. Sebab tu lagu Permaibani Buih, lagu Seksa, apa lagi, macam-macam lagu ada. Tapi zaman kita dulu, zaman-zaman nyanyian A. Romzi, nyanyian A. Ramli, saudara, macam-macam lagu mengimbau kenangan silam kita. Saudara Rahimah Mak Pah, saya dekat mana? Saya dekat Kota Damansara. Sofia Lim, apa khabar? Saudara Muhammad Yusof, Cik Kamariah. Saudara, memanglah Nur Aziah, Izan, dia kata petang-petang ini kadang-kadang kita sedikit lari daripada topik kita bercakap. Kita cerita pasal lagu, puitisnya lagu. Saya minat saudara sebenarnya. Sebab itu wajah saya begini, umur dah tua ni. Orang kata kenapa nampak muda? Sebab bagi saya tidak ambil masalah itu diberatkan. Kerut muka, tak boleh tidur. Tak ada, masa nak tidur kita tidur. Masalah tiap insan yang lahir ke dunia ini tidak lari daripada menghadapi masalah. Sama ada kecil ataupun besar. Bagaimana anda melihat masalah itu? Kalau masalah itu anda lihat kecil, walau besar mana pun, buat tak tahu je. Tapi kalau anda merasakan orang tu dia pedor sangat, masalah kecil tu jadi anda rasa besar, jadilah nampak tua berkerut. Selamat Yusof. Jadi bagi saya merasakan masa nak tidurlah. Tetapi hiburkanlah jiwa kita dengan lagu-lagu yang puitis. Saudara Cik Wu dia kata sebab tu saya sentiasa luahkan perasaan. Benar. Apa-apa rasa kita luahkan perasaan. Dulu-dulu saudara, waktu saya pergi ke negara barat sana, dia ada kedai lah. Dia kedainya kadang-kadang kita nampak pelik. Dia kedai kecil aja saudara. Dia letak situ botol, gelas, mangkuk, macam-macam. Satu mangkuk tu harga £1. Kalau botol tu harga 50p. Beli mangkuk tu, beli gelas tu bukan untuk bawa balik saudara. Rupanya dia panggil itu kedai untuk melampiaskan amarah. Stress shop dia panggil. Jadi bila ambil saja gelas tu,
balik ke dinding. Lega. Ada orang begitu, saudara. Dia melakukan sesuatu. Tindakannya. Ya. Saudara Nurhayati Hussein, dia kata wajah ceria dan santai. Tak serius, tenang. Hidup kena tenang. Dan kalau rasa, bagi saya lah, saya minta kalau teman-teman dapat mengamalkan. Pertama-tama sekali kita ingat bahawa hidup kita ini sentiasa dalam rahmat ilahi. Asalkan kita tak lupa pada dia. Saudara Rabudin Pasarat, dia kata tunang 7 pernama. A. Ramli punya kekuatannya sendiri. Betul? Tengku Harun, dia kata dari Putrajaya terhibur. Mengintai dari tirai kamar. Sedap lagu tu. Kalau orang, kadang-kadang bila saya menyanyi benda begini, anak-anak cakap, dah tua-tua pun papa nyanyi lagu. Gatal lah papa ni. Dia tidak tahu bahawa jiwa kita memerlukan juga semaian atau baja-baja, siraman, kasih, sayang dan lagu-lagu yang putis. Kalau saudara tak percaya, duduk seorang-seorang, pelan-pelan. Sekarang ni mudah. Dalam media sosial senang. Tekan saja saudara. Cari lagu-lagu yang putis, cuba saudara dengar. Akan merasa diri kita ni terbuai dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak muda. Tapi janganlah dengar lagu rock. Jangan lagu berbum-berbam. Itu anda mengundang masalah. Kepala geleng-geleng, lelaki ni tegak tengkuk. Cari lagu yang tenang-tenang. Saudara Fazilah Ismail, salam dari Perak. Baik towing Pak Jebat. Bandar utama hujan lebat. Berhati-hati saudara. Jadi bila kita dengar lagu-lagu yang ada mesej. Ya cikgu. Jadi akhirnya betul, jiwa muda. Jiwa kena muda, tapi jangan hati muda. Hati muda tu jadi macam Tuan Ibrahim. Kira nak berpoligami aja saudara. Saya dengar tu, saya kata astagfirullahalazim. Sampai cerita poligami pun bawa ke parlimen. Carilah masalah lain. Ya, saudara Osman Omar, saudara Darus, bagi saudara Rabudin Pasarat, kita belasah aja untuk tenang dan imbau kisah lama-lama. Lagu itu memang akan mengimbau kita dengan peristiwa-peristiwa silam. Sebab setiap manusia dia akan melalui zamannya. Sebab itu kalau kita dengar lebih-lebih lagi saudara, lagu-lagu bila kita dengar daripada filem-filem Hindustan. Wow, saya kadang-kadang dengar lagu memang teringat habis lah. Cerita daripada filem Hati Mary Shati, filem daripada Bobby. Zaman dulu-dulu lah saudara, zaman saya, bukan zaman anda. Zaman anda sekarang ni mungkin tak tahulah. Zaman saya Hari Rama Hari Krishna, itu lagu-lagu memang lagu ni saudara, bila dengan muziknya, dengan serulingnya, dengan penyanyinya, seronok saudara. Saudara Nur Azia dia kata regenerate post soul. Betul lah, jiwa itu perlu dipermudakan. Saudara, bagi saya merasakan dalam kehidupan harian kita ni, walaupun kita dah usia sebegini, hati kenalah dibelai, dibajai dengan baja-baja kasih dan sayang. Jangan kita rasa kecewa, kita terbawa-bawa dengan kekecewaan. Jadi apa yang berlaku, yang dialami oleh anak gadis tadi itu, saya usia 40 tahun. Memanglah, dalam usia 40 tahun, dia merasakan susah nak dapat jodoh. Sebab itu bila dipikat lelaki, mungkin gambarnya tunjuk gambar dalam media sosial tu, gambar sekacak Syahrukh Khan, hati terpikat. Akhirnya, wang lebuh, apa pun tak dapat. Ya Abu Ahmad, apa khabar? Waalaikumsalam, terima kasih sekuntum mawar merah untuk saya. Kak Ni Perkasa, apa khabar Kak Ni? Saya suka juga dapat melayani teman-teman, berbicara, sambil-sambil kita menghirup secangkir kopi. Saya paling minat dulu menulis novel-novel cinta, menulis cerpen-cerpen cinta. Seronok je sebab kita meluahkan isi hati kita. Puan Nur Azia Azizan, selamat berkasih sayang bersama family. Mungkin anda kenal dengan keluarga saya, Puan Nur Azia Azizan. Saya Rabudin Pasarat. Bobby pelakon pakai selampik je, tapi penuh kasih sayang. Benar. Saya selalu berpesan pada teman-teman. Selalu kalau betul-betul anda hayati
ayat-ayat yang saya katakan, rawatlah cinta kasih bersama family. Kena cinta kasih ni perlu dirawat. Perlu dirawat. Waalaikumsalam Puan Nurih Asyad. Jadi kita dalam sebuah keluarga kita mesti merawat cinta kasih sesama kita. Jadi rawatan itu bukan nak bergaduh. Kita belai, kita baja, sit hello. Kadang-kadang dengar lagu. Sambil lagu-lagu tu, saya tak suka kalau lagu yang anak-anak muda sekarang ni berdebam. Saya tak nampak dia punya melodinya. Saya tak nampak dia punya keindahan lagu itu. Tapi kalau lagu-lagu macam P. Ramlee dulu, sedangkan lidah lagi tergigit, dia menggambarkan dalam sebuah rumah tangga, mestilah ada perbalahan. Tapi apa pula suami isteri? Jangan kita meneruskan perbalahan. Itu saya selalu tengok filem-filem, saya cuba menghayati dan saya cuba apply dari segi logikanya saudara. Saudara Nurah Asyad dia kata meluahkan cinta melalui ciptaan sajak. Itu betul juga. Tapi saya selalunya kalau sajak ni jarang saya nak menzahirkan cinta melalui sajak. Sebab kalau cinta melalui sajak ni takut nanti terlajak. Sebab kadang-kadang bahasa-bahasa puitis sajak tahu sajalah saudara. Bila bulan disapu awan, aku melihat buih-buih ombak di pesisir pantai, di mana ombak sentiasa mendambakan dirinya pada pantai yang terbentang luas. Memanglah ayat-ayat cinta saya. Tapi bagi saya lebih suka kalau putih ini tentang perjuangan. Puisi-puisi yang perjuangan. Ku seru namamu demi 7 petala langit agar wira bangsaku hadir dalam menghadapi dunia realiti. Kan sedap begitu saudara. Bila Ahmad, hujan dah. Memanglah kalau saya menyanyi memang hujan lah. Dalam Yusof, bila PMX nak ke Maman, tak tahu kabarnya saya tak tahulah dalam ujung-ujung bulan ni. Jomlah kita ke Maman. Saya macam mana pula nak tahu program PMX. Saya UMNO, PMX Presiden Parti Keadilan. Dia hari Sabtu ni parti mereka akan mengadakan perhimpunannya. Dalam Yusof, saya UMNO. Saya apa? Tak tahulah. Edit Tahir, Saudara Yusof, lagu Lemak Manis ada puisinya. Saya lebih suka kita bermain dengan puisi, bermain dengan bahasa. Sebenar-benar saudara, bahasa kita ni terlalu indah. Kalau kita tahu menghayatinya, terlalu indah saja. Walaupun sebaris ayat. Sebenar-benarnya banyak juga orang lupa bahawa kalau kita menghayati sirah, cerita-cerita zaman Rasulullah, cerita zaman-zaman awal perkembangan Islam di kota suci Mekah. Sebenarnya warga Arab dia suka dengan syair. Banyak orang tak tahu, contohnya Sayyidina Umar Al-Khattab, pejuang Islam yang hebat. Dia selalu adalah juara dalam menulis syair-syair yang bila dah tulis syair itu letakkan di dinding-dinding di Kaabah. Tapi masa itu dia belum lagi memeluk agama Islam. Jadi berartinya saudara, kalau kita lihat, cuba kita hayati bahasa-bahasa yang ada dalam Al-Quran juga mengandungi puitis. Puitis itu maksud saya penghujungnya sama. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nampak puisinya. Jadi mereka yang mencintai puisi yang bahasa-bahasa yang indah itu, kita mengikut macam mana apa yang kalau kita baca Quran pun begitu saja. Cuma kita tidak melagukan. Saya adalah tak sehebat M. Nasir. M. Nasir boleh melagukan. Saya tak sehebat penyanyi-penyanyi yang lain yang boleh mengiramakan bahasa-bahasa puitis. Saudara Nur Hayati Husin dia kata, alunan bacaan Quran juga bermacam-macam jenis. Betul. Dia begitulah keadaannya. Jadi begitulah kita dengan alam, dengan dunia hari ini, secara berbahasalah dengan bahasa-bahasa yang indah. Sebab itu kadang-kadang saudara, bila saya tengok kawan-kawan kita menghantar Madam K tahu kan saya menyanyi tadi. Dia kata hujan dah mula turun.
Saudara, bila saya melihat teman-teman menghantar tulisan dalam media sosial dengan bahasa-bahasa yang celupar, saya merasakan mereka kehilangan jiwa. Hidup ni saudara mesti ada jiwa. Kehilangan jiwa yang hilang kasih sayang. Kita kena ada kasih sayang. Kasih sayang bukan hanya bersama dengan kekasih. Kasih sayang bersama ibu keluarga, kasih sayang bersama teman, kasih sayang bersama kekasih, kasih sayang dengan para pejuang. Ini keadaannya. Sama Mak Min dia kata hujan lebat di KL. Mudah-mudahan tiadalah banjir. Ya, saudara Rabudin Pasarat dia kata apa dah jadi, itu nyanyian Tan Sri SM Salim penuh dengan sindiran. Tapi jangan lupa, jangan lupa ada juga lagu-lagu menzahirkan kekecewaan dia. Saudara, apa lagu dia? Memanglah, dengar lagu tu kadang sedih, dayu mendayu. Jadi dalam keadaan kehidupan kita seharian, saya menyarankan pada teman-teman, kita harus merawat jiwa kita, merawat cinta kasih sesama insan. InsyaAllah, saudara. Kita jumpa lagi, InsyaAllah pada hari Sabtu. Besok tak ada siaran, saudara, besok hari Jumaat. Saya ucapkan anda selamat beristirahat, supaya hidup anda lebih tenang, lebih bahagia, dan sentiasa saya mengharapkan bahawa kebahagiaan itu adalah milik anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih.